Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi ya kita dapat bersiaran di Konti Kasigo Junior HQ pada pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Dan selamat datang ya kepada semua audiens yang sudah pun berada di hadapan PC ataupun laptop ataupun handphone masing-masing untuk bersama-sama mengikuti perkongsian topik kekeluargaan yang cukup menarik pada hari ini yang akan disampaikan oleh ibu yang kita kasihi juga yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan pada hari ini ya kita akan membawakan topik tentang anak ekspresif ataupun agresif. Jadi sebelum itu Kak Has nak mengajak semua audiens ya untuk sama-sama like, share kepada seberapa ramai kawan-kawan kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita ya, dan juga kepada seberapa banyak grup yang ada sebab kita nak berkongsi manfaat yang cukup penting kepada kita sebagai ibu bapa ya. Dan jangan lupa juga untuk tag 5 orang rakan anda di ruang komen ini kerana kami ada sedikit cenderahati kepada audiens yang terpilih seperti biasa ya. Jadi okey, topik kita pada hari ini tentang anak ekspresif ataupun agresif. Jadi kita sebagai ibu bapa kita tahu kan anak-anak kita ni ada berbagai-bagai ragam ya, ada yang mungkin pendiam, ada yang mungkin berani ya, ada yang mungkin ekspresif, ada yang mungkin takut-takut ya, ada yang mungkin agresif ya. Jadi bagaimana cara yang terbaik untuk kita handle ataupun uruskan anak-anak kita supaya kita tidak mencederakan emosi mereka, supaya kita tidak terjerumus kepada menghukum anak kita ataupun melabel anak kita dengan sekian ya. Lebih-lebih lagi ya dalam masyarakat Melayu kita kadang-kadang kita dulu pun dibesarkan ya sebagai anak kita ni jangan kadang-kadang selalu diingatkan jangan nak menjawab apa yang orang tua-tua kata, jangan nak menyampuk, jangan nak pandai-pandai sangat ya. Jadi kadang-kadang kita masih terikat dengan perkara-perkara sebegitu sehingga mungkin kita ni mengungkung potensi yang ada pada diri anak-anak kita ya. Jadi pada hari ini kita nak bersama sekali lagi dengan parenting and love guru kita yang kita kasihi iaitu Ibu Ros Syahari. Jadi apa khabar Ibu? Jemput ke studio kita. Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Happy pagi ni ya. Alhamdulillah. Tenang sangat rasa. Ya. Alhamdulillah. Pagi Jumaat senang. Ya betul. Apa dia? Cuaca pun redup saja kat sini. Redup. Dia tidak hujan. Hujan pun okey. Dan ibu nak mengambil kesempatan ni mendoakan semua yang terlibat dalam banjir. Agar dapat dipermudahkan cepat-cepat dapat pulih keadaan kembali. Betul Ibu terutamanya saudara-saudara kita di Pahang, di Johor ya. Jadi moga kita sama-sama lah kita dalam satu kira majlis ilmu, insya-Allah doa kita dimakbulkan dan kita berdoa semoga segala kesulitan itu dapat diselesaikan, banjir pun surut dan mereka juga dapat kembali kepada rumah masing-masing ya. Jadi insya-Allah ya, dan kalau kita mampu kita boleh hulurkan bantuan ya. Ada banyak sekarang ni mungkin NGO yang menganjurkan fundraising untuk membantu mereka yang terlibat dalam banjir ini, insya-Allah Ibu ya. Kita bersama-sama doakan insya-Allah. Okey Ibu Okey, jadi Ibu hari ini tajuk kita tentang anak ekspresif atau agresif. Jadi saya sendiri pun tak tahu, saya dulu ni masa kecil-kecil jenis ekspresif ke, agresif ke ataupun timid ke ya, saya tak tahu. Tapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan anak yang ekspresif dan apa pula yang dimaksudkan dengan anak yang agresif ni Bu? Okey, selalu kita mempunyai satu connotation ataupun kefahaman bahawa sekiranya anak itu agresif, ianya sesuatu yang tidak baik. Ya? Agresif ini membawa makna bahawa dia kalau kita fahamlah adalah kita nak mendapatkan sesuatu itu, tapi apa yang dipaham oleh masyarakat agresif itu juga bermaksud bahawa dia akan menggunakan kekerasan lah, bukan kekerasan macam mana kalau anak tu ni dia akan tolak kawan dia ya, dia akan rampas mainan dan sebagainya, dan dia akan memberontak, tendang sana tendang sini kalau dia tak dapat apa yang dia hendak. Jadi itu selalunya disamakan dengan aggressiveness ni.
Dalam masa yang sama, ekspresif ni adalah dia menyatakan, dia mengeluarkan perasaan dia. Jadi kalau kita nak tengok, dia tak adalah banyak beza, kecuali mungkin agresif di situ bermaksud ianya akan menyakitkan orang lain. Jadi itu kemungkinan lah bagi ibu yang boleh kita bezakan. Jadi kalau kita tengok ada anak, contohnya cucu ibu yang bernama Mira, dia seorang yang sangat ekspresif. Dia kalau dia nak satu benda, dia akan usaha untuk dapatkan benda itu. Kadang-kadang kita tengok mata dia dah dia cuba capai satu benda yang kita kata tolong jangan ambil dan sebagainya, dia akan buat terus. Sebab apa? Bagi dia untuk menunggu itu tidak sabar, ya. Jadi nak kata itu salah bagi ibu, tak adalah salah, cuma kita nak kena pandai macam mana kita nak bagi dia selamat. Yang penting nak bagi dia selamat lah, bukan sebab kita anak yang anak yang agresif ni dia boleh menyakitkan orang lain. Itu adalah perkara yang kita nak kena kenal lah. Tetapi anak yang ekspresif ini dia akan berusaha secara fizikal dan juga secara vokal untuk menyatakan apa yang dia hendak. Jadi fizikal ni macam dia terus buat macam tu kan. Jadi inilah di antara perkara yang kita boleh bezakan, insyaAllah. Okey. Ibu, jadi maknanya bila kita kata anak tu ekspresif, dia tidaklah membawa satu konotasi yang negatif lah sepatutnya, ibu, right? Kan? Yes, for you to be able to express yourself. Dan selalunya orang akan menyaksikan anak yang diam itu adalah anak yang baik. Anak yang disanjung-sanjung. But you need to understand, setengah anak ini dia memang by nature dia macam kita ni, setengah orang ni adalah seorang yang individu yang akan menyatakan ketidakpuasan hati dia contohnya. Namun apa yang di situ garis, kalau orang dewasa, garisan yang kita nak letak itu adalah bagaimana dia express diri dia. Adakah secara kasar? Adakah secara mencederakan orang? Jika itu adalah caranya, maka dia telah membawa kepada aggressiveness lah. Tapi aggressiveness pun bukan 100% satu benda yang salah. Contoh, for example, kita kena agresif dalam waktu kita nak buat sesuatu benda yang dengan bersungguh-sungguhan, bersungguh. Jadi di situ adalah the action itself yang kita kena tengoklah dan kawal. Ya, betul, Ibu. Sebab kalau kita tengok dalam tafsiran dekat makna agresif tu sendiri pun, dia kaitkan dengan the forcefulness and determination ataupun assertiveness. Yes, assertiveness, that's the word yang ibu suka. Ibu nasib membetulkan tudung je kan. Soal tudung ibu rasa macam tersalah je. Minta maaf lah. Tapi orang tua macam tu lah kan. Nasib pakai tudung tu pasal anak dia nak kena pakai kan. Ibu dah kategori tua dah tu. Khas. Dah 60 tahun dah, tahun ni 61. Tapi still young at heart, ibu. Ya. Sebab rasa banyak usaha yang kita boleh buat, ya. Yes, banyak perkara yang kita. So sesuatu ibu nak cakap kat sini, kadang-kadang ibu bapa kita kena tengok pada jangan melabel. Yang paling penting jangan melabel. Kita kata budak ni agresif sangatlah. Agresif. Jangan kita melabel. Lihat bagaimana dia cuba express diri dia. Ibu ada cucu dekat rumah ibu ni, dekat rumah kat cucu-cucu ibu yang 10 orang kan. Boleh nampak lah dia orang punya determination, powerfulness diorang tu. Ada yang macam tu, ada yang lebih pasif, ada yang lebih ni, you know, it's not saying that one is better than the other. It's just that kalau mereka berkelakuan yang menyakitkan orang lain dengan sengaja, maka akan dibetulkan lah di situ. Itu dari segi anak-anak kan. Ya. Jadi kepada audiens ya, jangan lupa bertanyakan soalan ataupun boleh berkongsi pengalaman anda di ruang komen dan insya-Allah kita akan cuba jawab seberapa banyak yang boleh ya. Jadi ibu ya,
bila kita bercakap tentang ekspresif, agresif ni, jadi apa sebenarnya kelebihan ataupun potensi anak-anak yang ekspresif dan agresif ni pun? Okay, anak yang ekspresif ni, dia akan, when we say express, adalah dia akan menyatakan apa dan mengeluarkan dan mempamerkan apa yang dia kehendaki. Apa yang jadi di situ, jadi bila dia nak tahu satu benda, dia akan bertanya. Anak by nature is like that. Daripada anak akan banyak bertanya umur 3 tahun. Dia akan bertanya berkali-kali soalan yang sama. Tetapi bila dia bertanya soalan yang sama, ini ibu cerita ni lah, apa namanya, keluar tajuk sikit. Bila dia bertanya soalan yang sama, bunyi soalan mungkin sama, tapi dia sedang belajar benda yang baru setiap kali kita menjawab. Jadi bila anak itu bertanya, dia express diri dia untuk tahu. Jadi dia menyatakan pada kita, dia berkomunikasi dengan kita. Expressiveness is one way of kita communicate, memberitahu seseorang apa yang kita hendak. And another thing is that we can also express ourselves. Kita boleh express diri kita, membawa keluar apa yang kita nak dengan cara-cara lain. Setengah orang dengan cara jahitan dia, setengah orang dari segi masakan dia, setengah orang dari segi lukisan dia, setengah orang dari penulisan dia. These are what we call expressive. Jadi anak yang daripada kecil apa namanya, digalakkan dan dibentuk dan kita kata dibina kebolehan dia untuk express, maka dia akan dapat mengeluarkan banyak potensi dalam diri dia. Yang kita ni memang banyak potensi. Anak yang agresif ni kita kata pun, bila pada powerfulness tu membolehkan dia take charge and jadi committed at a very high level. Jadi di situ yang kita nak nampakkan adalah supaya dia mengawal dari segi perbuatan dia. Dua-dua pun sama je, mesti mengawal dari perbuatan dia bahawa perbuatan itu tidak menyakitkan orang lain. Jadi it is not either or. Ia bukanlah pilih salah satu, tetapi ia boleh menjadi kedua-duanya dengan kawalan perbuatan itu. Perbuatan tu ada, kita kata adakah ini menyakitkan orang lain, adakah ia menyakitkan diri dia. Jadi that part tu kita kena bendung lah, kita kena jaga dan kita kena kawal, insyaAllah. Ya, sebab there are things, for example, bila seseorang itu, contoh ya, what we call aggressiveness. Bila kita tengok ciri-ciri orang yang berjaya, there is part of them that is very aggressive. Ya, dia akan cuba usaha sampai buat sampai jadi. Buat sampai jadi. Ya, buat sampai jadi ini sangat penting. Ini adalah satu sifat yang banyak dipunyai oleh orang-orang yang dapat mencapai sesuatu yang besar dalam dunia ni. Ya, contoh ibu bagilah. Ibu ini ibu tengok dalam TV lah. Bila kita tengok apa namanya, bagaimana Steve Jobs ya, dia nak bawa Apple keluar dan bagaimana dia punya determination, powerfulness dia punya apa namanya, semua tu masuk kira. Jadi itu sangat penting, dan orang yang begini yang boleh kalau kita kata dalam bisnes apa namanya, break the door ataupun buat sesuatu, dapatkan. Jadi that is why it is not totally negative. Itu yang kita kena faham. Tetapi kita selalu kait, kalau budak dia suka pukul orang, dia ni agresif. Jadi it's the labeling tu it's the labeling. Cakap kita panggil dalam bahasa Melayu labeling ni khas melabel lah ibu ya. Ibu, kita soalan yang ada ya, satu daripada Puan Izzati ya, saya nampak, macam mana nak kontrol anak-anak yang garang, suka menjerit apabila minta sesuatu. Okey, di antara perkara yang menyebabkan anak begitu, kita kena tengok the environment dia.
ya, environment dia. Ini kita kena bawa masuk kepada parenting style. Bila parenting style itu adalah permissive parenting, ibu dah pernah cerita pasal parenting style ni, Has. Boleh ibu cerita sikit bagi mereka yang first time? Boleh ya? Betul-betul, boleh ibu. Ada 4 jenis parenting dan keempat-empat jenis parenting ini telah mula-mula dikenal pasti oleh, lupa nama doktor tu. Dr. Gary something, tak ingat. Bukan Gary Chapman, Gary Smalley rasanya nama dia. Smalley, mendiang dah beliau. That's the first time ibu dengar. Mungkin ada sebelum itu tapi ibu rasa he was the first one that mentioned it lah. Jadi dia dan sekarang ni nama tu dah bertukar, nama 4 style ni ya, dah bertukar, tapi ibu follow yang Dr. Smalley cakap. Pertama is dominant parenting. Dominant ni maksudnya dia akan paksa orang ikut cara dia. Jadi selalunya anak-anak akan jadi agresif dan kasar lah. Bila bukan ni, dia akan selalu, kalau budak tu buat salah, 2 tahun dah dipukul, dah dijeritkan dan sebagainya, boleh membawa pada sifat yang kita selalu kata agresif tadi tu, yang pukulan orang lain, bentak-bentak dan sebagainya ya. Now, kedua adalah permissive parenting. Permissive parenting ni semua okey. Ini juga akan menyebabkan anak naik kepala dan boleh menyebabkan perangai macam tadi jugalah, yang dia kena ikut je cakap dia. Dia tak faham boundaries dan tidak pernah diajar boundaries. Boundaries, had, limit, macam mana nak berinteraksi dengan ibu bapa, tidak pernah diajar. Dan yang ketiga adalah neglectful. Neglectful ni macam biar je lah, tak kisah. Biar tak ambil tahu. Asyik-asyik suruh orang lain yang buat, suruh mate yang kisahkan, sendiri tak berminat nak kisahkan anak-anak. Jadi ianya juga boleh menjadi demikian kerana anak rasa diri dia tersisih dan tidak dikasihi, dan ada dalam diri dia akan memberontak. Yang keempat yang ibu harap kita akan ambil is loving and firm. Loving and firm ni pada usia dia kecil pun kita boleh loving and firm, terutama usia dia 2 tahun ke bawah, 3 tahun ke bawah. Mereka akan ada satu fasa yang dinamakan individuating. Fasa mengindividukan diri, fasa menyedari bahawa mereka mempunyai kebolehan untuk decide, untuk buat, untuk paksa, untuk suruh. Tiba-tiba mereka sedar mereka ada power. Tetapi sebab mereka belum ada reasoning, mereka tidak pandai guna power itu betul-betul. That's why kadang-kadang dia orang nak express frustration, dia orang tendang, campak, pukul dan sebagainya. Jadi sebagai ibu bapa perlu kita buat limit di situ. Bila dia nak pukul kita, ambil tangan dan kita kata no, this is not the right behavior. Ini bukan perangai yang elok. Ini salah, pukul mama salah, tak boleh. Dan bila dia nak sesuatu dengan menjerit-jerit, kita kata mama tak akan ambil sehingga bercakap dengan baik. Nampak tak? You need to put your foot down because that is what we call by loving and firm. When you do that, dia tahu limit dia. Dia tahu limit dia, and bila you memberi arahan, you tak perlu tinggikan suara. You cuma menggunakan teknik ini, ibu nak ajar ni teknik dalam NLP you belajar ni. Bila kita nak menyuruh, nak memberi arahan, tone kita turun ke bawah. Bukan naik ke atas. Bila kita naik ke atas, the unconscious mind, the subconscious mind akan sedar, oh that is a question. Question. Contoh kita kata, janganlah buat macam tu. That's a question. In the unconscious mind is a question. Oh, kita kata, oh jangan buat macam tu. Dia akan faham, oh bolehlah kalau buat macam tu. Faham tak? That. It is a question. Okay. So kalau kita kata, jangan buat macam tu. Turun. Jangan buat macam tu. Turun. Itu adalah arahan kepada ni. So, okay, no more saying. Tu. Mama tak suka perbuatan ni. Perbuatan ini adalah perbuatan menyakitkan. Stop.
Stop, sayang. Stop. Boleh. Jadi kita kena, bila kita faham ni, jadi anak itu dia tahu bila dia mengamuk-ngamuk macam tu dia tak dapat benda. Jangan bagi bila dia mengamuk, oh bagilah, tak larat nak dengar lah, dia nak juga iPad tu, tak bagi je lah. Memang you jadi hamba lah. That's when you become the permissive parenting. Permissive parent. So anak adalah untuk kita pimpin, bukan mereka pimpin kita. Jadi soalan tu sangat bagus apa Izzati tanya. It's a very good soalan. Sekiranya anak tu macam tu, dia perlu tahu itu adalah bukan cara untuk dia minta. Dia mungkin dah dia tengok orang lain minta macam tu dan dapat, ataupun bila dia minta macam tu selalu kita mengalah. Yeah. So you don't have to pukul, you don't have to, just be firm. Ini juga kata firm. Okay. Macam itulah. Ibu maksudnya bila nak memberi being firm tu, maknanya kita bercakap ni pun biar ayat tu mungkin pendek-pendek ke ataupun tengok umur lah, tengok umur. Ya. Dan kalau jangan mengungkit benda yang lepas ibu Jangan ungkit-ungkit ni tak. Kalau budak kita ungkit-ungkit, dia dah pergi dah jauh, dah melayang, dia ke mana dah pergi. Dia dah pergi jumpa Lego dia lah. Dia jumpa ni lah. Tak. Just direct je. Apa namanya? Katalah nama dia, kita bagi sayang. Sayang, Mama tak suka perangai macam tu. Stop. Stop. Okay, jadi mungkin dia akan tapi continue to be firm, tapi be kind. Selalunya orang tak faham macam mana nak be firm and be kind. Be firm and be kind lah. It is bukan sama ada kita firm kalau sama ada kita tegas, bukan bermaksud kasih dan tak kasih loving but firm. No, it is loving and firm. Sebab dia firm tu kat situ yang menyebabkan kita boleh kawal dan kita boleh kendalikan dan kita boleh bimbing anak-anak kita. Because kita firm, kita tahu direction kita nak bawa macam mana. Dan kita tahu pada usia ini anak ni macam mana. Asalnya anak ni perangai dia macam mana. Kalau dia masa individuating tadi 3 tahun ke bawah, kita tahu dah akan ada that perangai yang nak diri dia express diri dia. Jadi kita kena faham macam mana nak salurkan, macam mana nak bentuk supaya dia boleh express dengan selamat. Kalau tidak sampai umur tua pun dia akan menunjukkan perangai-perangai yang macam tu. Kalau aku tak dapat, aku buat kat orang. Aku tak dapat, aku buat. Jadi kalau dia tak dapat apa-apa, sekarang ni senang je lah, pergilah ke keyboard ni, habis keluar. Jadi ini benda yang banyak berlaku sekarang ni. Ya, when is the best time untuk kita sebagai bapa untuk menegur anak yang mungkin melampaui ataupun melebihi batas being expressive and aggressive tu? Is it at that particular moment ataupun ialah especially kalau contohnya dia dekat rumah orang ataupun dengan di hadapan orang lain, so mungkin kita pun nak menjaga muka dia, atau how kita nak bercakap tu ibu? Ambil dia, bawa dia ke tempat lain. Kata I'm sorry, cakap dengan, kalau kita bertamu di rumah orang, katalah dia ni, okay, handle dia. Kata saya minta maaf sekejap ya. I think my child need my attention. Okay. So okay, ambil dia bawa ke tempat lain. Keluar. Janganlah bercakap marah dia depan orang tu. Kata tadi sebelum datang Mama dah cakap, dah beritahu cara macam mana. Ini dah lupa ke? Kalau kita lupa, kan Mama dah cakap kita balik. Dan kali bila Mama nak datang jumpa kawan, Mama terpaksa tinggal sayang di rumah sebab nampak sayang belum boleh ikut arahan. Jangan menakut-nakutkan. You just this is what we call, ada beza tau. Menakut-nakutkan dengan mengajar anak consequences. Mengajar anak natijah perbuatan dia. Dia kena faham this is how the basis of ownership, the basis of response menjadi seorang yang bertanggungjawab adalah dia faham kesan natijah. Ramai orang tak faham kesan dan natijah ini yang menyebabkan mereka dah besar, mereka tak sedar. Contohnya kalau dia orang nak bawa kereta laju-laju, dia orang tak kisah.
Nak potong sana sini, nak ni, dia tak kisah. Sebab apa? Dia tidak faham kesan natijah. Dan di antara cara kesan natijah ni tidak diajar dengan betul. Contoh yang kita bawa ikut-ikut daripada orang tua. Bukan nak kata seorang orang tua punya cara mendidik orang-orang ibu bapa yang lama itu salah. Semuanya tak. Ada setengahnya, ada yang banyak yang bagus. Ada yang kita kena perbaiki. Contoh, anak tu anak kecil, usia dalam baru nak belajar berjalan dalam 2 tahun, 1 tahun jatuh. Bila jatuh, anak menangis. Nak berhentikan anak menangis, pam kat atas lantai. Jahat lantai ni. Jadi anak belajar blame orang lain. Ya. Betul. Itu dia belajar blame orang lain. Bila dia membesar usia dalam individuating itu, maka itu akan terpahat dalam pemikiran dia. Jadi ini yang kadang-kadang menyebabkan agresif dari segi perbuatan menyakitkan orang lain. Agresif membawa kereta, tak kisah orang lain, keselamatan orang lain. Inilah sebab dalam pemikiran dia, aku tak salah, orang lain yang salah. Dan satu lagi, Ibu, bila masa yang sesuai untuk memberikan that reasoning? Sebab kadang-kadang ada juga cara dulu kan, bila contohnya anak tak boleh duduk diam, nanti dia kata Sadikan panggil polis kan, ataupun ada hantu lah kan. So what is the best punya cara kita nak approach, Ibu? Itu macam Ibu cakap tadi, ambil dia, bawa ke tempat lain dan address the issue. Then you call it dalam bahasa Inggerisnya, call it. Address the issue pada ketiga itu tidak di hadapan orang lain, jauh daripada orang lain, dan malam sebelum dia tidur revisit maksudnya cerita balik, bagi penjelasan yang menyeluruh, bagi dia nampak perbuatan ni tadi kenapa silap dan sebagainya. Anak usia 3 tahun ke bawah, 2 tahun setengah, dia belum betul-betul faham. Tetapi kita sedang menyemai benih. Benih itu akan tumbuh menjadi pokok. Kalau kita faham bagaimana otak kita menerima informasi, dia akan, kalau dari segi belum taksonomi, level of thinking itu pun ada 6. Jadi kalau untuk masuk informasi yang pertama itu pun mula-mula dia akan menumbuhkan dalam kita punya otak tu ada yang dinamakan dendrites. Dendrite ni macam satu line yang bila ada informasi dia akan tumbuh. Lepas tu kalau informasi tu datang lagi, dia akan salutkan dengan myelin dan sebagainya. Jadi ini adalah, itu sebab bila anak tu semakin dia besar, dia semakin banyak faham tentang apa yang kita cakap. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu cakap, kita perlu terangkan pada dia. Jadi kita sedar yang kita cakap itu sebenarnya kita bercakap untuk semaikan values itu. Immediately dia terus faham macam kita faham, memang tak adalah. Kita sendiri pun tak faham semua benda yang mak kita cakap dulu. Waktu kita ada anak bagi tu, patutlah mak cakap macam tu lah. Ya. Betul, Ibu. Jadi adakah maksudnya, Ibu, yang penting kita sebagai ibu bapa kena tenang dulu, Ibu, bila anak-anak kita contohnya agresif sangat ataupun ekspresif sangat. So kita dulu kena berada dalam keadaan tenang, ataupun how do we in a way condition kita punya pemikiran, mindset tu, Ibu? Kadang-kadang kan mungkin kita rasa malu lah, masa tu lah kita rasa nak marah lah, kita mungkin frustrated lah kan. So how yang terbaiknya, Ibu? Sebenarnya bagi Ibu lah, what helps is for you to realise that you adalah the mother. You adalah the parent. You adalah orang yang anak tu sangat berharap untuk kita menjaga dan melindungi dia. Jadi dia sedang dalam keadaan di mana dia tak boleh kawal perangai dia tak boleh kawal, dia tak tahu. Jadi maka kita perlu menjadi orang yang mendepani. Jadi always to see yourself as a capable parents. Maksudnya dalam image diri kita itu sendiri, kita merasakan diri kita ini capable parents, barulah dan kita berusaha menjadi capable parents, seorang ibu bapa yang berdaya. Jangan kita ingat ilmu parenting ni sekadar boleh dikutip-kutip sana sini. Belajarlah. Bila kita ada ilmu, lain dengan orang tak ada ilmu. Ibu suka je apa yang Nur Sarah cakap, selalu cakap
selalu cakap macam tu gak kat anak-anak, nanti polis tangkap. Ibu nak cerita satu peristiwa betul ya, satu perkara betul berlaku. Ada seorang ni kenalan ibu kenal dia melalui anak ibu. Dia ni seagaknya sebab masa kecil selalu sangat kena ditakut-takutkan. Dia sampai kalau dia nampak polis dia boleh menggigil. This is what we call conditioning ya. Selalu parents jangan buat macam tu. Jangan. Bagi anak ni dia boleh faham. Kalau nak kata satu benda tu jangan buat, kata tak boleh buat, benda ni bahaya. Dah cukup. Cakap bahaya. Tak payah cakap polis lah apa semua. Katalah kawan anak ibu tu, dia menggigil-gigil dan orang sedang mencari orang yang bersalah. Macam mana nasib dia? Tak pasal-pasal dia masuk lokap. Sebab apa? Dia mempamerkan seorang yang bersalah. Begitu juga jangan buat macam tu, nanti orang tu marah. Ibu pernah ibu selalu cerita ni. Ibu tengah makan elok-elok je kat restoran, tiba-tiba ada budak depan tu dengan mak dia. Budak tu buat perangai sikit lah. Lepas tu mak dia kata, jangan buat perangai, nanti nenek tu marah. Pagi nenek pula lagi kat ibu. Duduk kat situ. Ibu duduk, budak tu pun tengok kat ibu macam ni. Ibu senyum kat dia. Kata, apa guna nenek yang tak bersalah ni bersalah pula tiba-tiba. Tapi that is the teaching that kita dah terbawa daripada dulu tanpa memikirkannya betul-betul. Good apa nama soalan tu tadi? Syarat. Kita try baca satu-satu dulu ya. Satu saya tengok daripada Puan Anoy Hafizah. Anak saya kinestetik tinggi dan aktif since morning, but bagaimana nak channelkan power dia? Berikutan waktu sekarang sangat terhad untuk outdoor activity. Ya, bawa outdoor tu dalam indoor. Buat satu-satu benda yang mana pagi-pagi melompat lah, buat lompat bintang lah dengan dia apa semua. Bagi banyak. Dan satu lagi, anak ni kadang-kadang dia buat perangai adalah kerana extra energy yang tak patut ada dalam diri dia. Contoh banyak sangat makan sugar. Makanan tu banyak sugar, jadi dia jadi agresif lah, dia jadi energy, jadi energy tu dia tak dapat keluar. Jadi you kena adakan dalam rumah. Ibu tahu, ibu faham sekarang ni masa PKP bukan semua orang ada kawasan laman pun. Tengah tu ada di antara yang duduk dalam apartmen ataupun flat. Jadi di sini memerlukan kreativiti lah untuk anak yang untuk mereka boleh melompat, boleh memikir. Jadi mungkin kalau kat dalam bilik saja ada masa pagi, sementara tu bagi mereka melompat sekejap di dalam bilik itu sampai ataupun buat exercise sampai mereka boleh keluarkan that energy. Sebab macam mana pun anak kecil, badan kecil energy banyak. Kita dah tua ni, badan besar energy dah tak ada. Terbalik. Sebab they are very small, the energy that's why, and energy dia orang sangat pure. Yang kita seronok duduk dengan anak-anak yang ketawa, hilai ketawa mereka tu, kita rasa sangat genuine. Kalau kita tengah sedih, ibu tengah sakit, ibu akan panggil cucu-cucu datang jumpa ni apa semua, cepat sihat sebab mereka sangat healing. Ibu ada daripada Puan Izzati juga ya, apa beza ibu anak agresif dan anak autism? Autism ini adalah medical condition. Dan dia di antara sebabnya adalah mengapa mereka jadi macam tu, dia banyak sebab. One of the is that communication, kadang-kadang bukan sangat communication. Ada satu case this girl severe autism, dia akan hentukkan kepala dia kat dinding. Itu sebab dia tak macam mana ayah dia dapat communicate dengan dia. Somehow the father was the parents, I'm not sure about the mother, tapi yang dalam cerita tu ayah dia sangat faham dan dapat communicate. Dia memang tak boleh bercakap langsung. Macam Helen Keller, ingat Helen Keller? Macam Helen Keller, dia tak dapat berkomunikasi langsung. Jadi tapi tak macam mana ayah dia jumpa cara, dan masa bila tu dia dapat berkomunikasi dengan anak dia boleh key in dan communicate melalui tulisan kot. Ibu tak tahu macam mana. But ayah dia dapat faham, dapat tahu anak dia selama hari ni sering hentuk kepala dekat dinding sebab dia tak boleh control the stimulation, the stimuli. Yang datang macam tu.
Dia tak boleh hunting. Jadi the only time yang dia boleh quiet dia punya stimulus tu adalah bila dia hentak kepala dia ke dinding. Dia sakit. Sakit itu menyebabkan diam. Dia sakit is more daripada sensasi sakit tu lebih kuat daripada banyaknya benda yang masuk. So barulah dia faham anak dia macam tu. Ya. Jadi ini yang kita nak kena dia beza tu. Autism, kinesthetic. Kinesthetic ni dia banyak bergerak. Autism ni adalah medical condition. Dia ada autism yang boleh, maksudnya dia boleh beroperasi seperti biasa. Contohnya dikatakan macam Steve Jobs pun ada sedikit autistiknya. Ada yang autism ni memang dia tak boleh. Memang dia dalam dunia dia sangat berbeza dengan dunia kita. Jadi kalau ada yang anak autism ni cuba belajarlah, cuba mendalami benda ni dan sangat penting untuk mendalami. Memang beratlah untuk tanggungan seorang ibu dan bapa yang punya anak autistik ni. Tapi dalam masa yang sama Allah tidak akan membebankan kita dengan beban di luar kemampuan kita. Jadi usaha untuk how to handle the situation. Ibu, satu lagi persoalan daripada Puan Saidah Omar. Saya nampak ada kesinambungan antara dua question ya. Macam mana anak-anak yang agresif tapi mungkin mak ayah dia kata normal lah budak-budak. Dia jadi sambungannya agresif sampai boleh sakitkan orang lain. Saya kadang rasa geram. Last-last saya kawal anak saya sendiri jangan bermain sangat dengan dia. Ya, memang itulah caranya sebab ada mak bapa adalah mereka tidak ada it is what you call uninformed parent. Bapa yang tidak belajar. Uninformed. Mereka tak tahu. Jadi mereka ingatkan anak budak-budak. Ya, memang budak-budak semua macam tu. Tapi bila anak kita menyakitkan anak orang lain, kita kenalah bagi that boundaries. Bukannya biarkan aja. Memang tak elok untuk kita biarkan. Kita ajar. Kita bukan nak suruh marah anak tu. But ajar dia how to behave. Ajar dia macam mana. Sebab interpersonal skill ni dia develop usia 3 tahun. Tapi kita boleh didik dia dan mengetahui macam mana nak behave. Because that is very important. But ibu tengok ada anak-anak yang di luar sana yang faham macam mana nak behave dengan nenek dia, macam mana nak behave dengan orang lain. Benda tu bukan benda yang tak boleh dilakukan. Boleh je dilakukan. Dia orang tengok kawan-kawan datang ajak masuk dalam bilik share toys. Jadi mungkin mula-mula tu susah sikit. Mungkin anak yang sulung tu akan susah sikit. Tapi bila anak yang sulung tu dia diajar dengan ni, dia akan mengajar adik-adik dia. Jadi adik-adik dia akan tamat individuating dia dengan cepat sebab kakak tu boleh ni. Jadi that's why it's very important untuk kita mengajar anak-anak akhlak yang mulia lah. Ibu, satu lagi persoalan daripada Encik Ahmad Juan Rizwal. How to encourage young children yang bukan anak kita that is aggressive and expressive. Contoh kita punya anak buah kan, ajak ambil satu masa how to encounter bukan encourage. How to encounter orang yang agresif dan ekspresif, macam mana kita nak handle. Yelah, kalau sebenarnya jadi favourite uncle. Favorite uncle yang akan bercerita, build a relationship dengan mereka. Let them rasa you are so awesome sangat. You are very awesome. Dan you boleh bercerita tentang perkara-perkara yang macam mana kita nak perangai elok-elok apa semua. Sebab anak-anak ni kalau dia suka orang, dia senang nak dengar cakap. Senang dia nak dengar cakap. Tambah kalau uncle, aunties, dia akan jadi favourite uncle, favourite aunties, macam tu. Uncle dia cakap macam ni, dia dengar je. Kadang-kadang ayah dia cakap dia tak dengar. Kadang-kadang. Jadi that you have that kelebihan lah, that weapon. So bila nampak dia ni, you kata, come over here. Uncle want to tell you a story. Cerita story.
Dia, sebab dia takut sikit dengan uncle tu. Dengan ayah dia mungkin dia dah biasa dah. Jadi dengan uncle tu dia rasa takut. Tapi dia rasa suka. Dia suka untuk sebab uncle dia pandai nak apa namanya. Sebab tu uncle pun pandai lah. Pergilah apa namanya. Tee up. Masa tee up. Tee up ni maksudnya naikkanlah parents tu. Parents dia anak tu. Jadi barulah kat rumah pun anak tu akan dengar cakap parents. Macam tu lah. InsyaAllah. Okay. Ibu saya tengok juga ada banyak persoalan ni Ibu. Jadi kita try untuk baca juga jawab. Ibu ya. Ya. Baca juga. Tadi mana saya nampak seorang daripada Puan Nurhuda tadi. Nurhuda, macam mana kita betulkan balik keadaan anak suka menyalahkan orang lain? Dengan pertama kita kawal diri kita bila kita bersatu benda yang sebab this is what we call dia dah jadi automatic behaviour. Dia sebenarnya anak menyalahkan orang lain ni sebab dia takut kita marah dia. Jadi banyaklah cara dia. Antara step yang kita boleh buat adalah kata kalau mengaku mama tak akan marah kuat. Dia kadang-kadang kena marah juga tapi tak marah kuat. Kalau tak mengaku mama tahu ini salah siapa. Jadi akan berdosis lah. Contohnya kalau tak boleh guna iPad untuk seminggu, dia jadi 2 minggu. Macam tu. Jadi anak tu dia akan dia akan belajar saya. Dan bila dia mengaku, raikanlah. Terima kasih kerana mengaku kesilapan nanti. Tanya dengan dia lepas ni apa dia nak buat, macam mana dia nak perbaiki diri dia. Kalau anak dah 5 tahun dia boleh suggest. Dia tak buat lagi. Dia kata dia tak buat lagi, dia tak pukul adik dah. Kalau dia rasa nak pukul apa dia boleh buat. Jadi kita kena cakap benda tu supaya dia ada action. Sebab kita sendiri pun dah orang dewasa, kita nak kawan marah kita pun susah. Banding dengan budak yang belum ada that ability. Jadi kita kena bagi tahu, kita kena kalau rasa nak marah buat apa. Saya lari kat mak, saya cakap saya. Contoh dia gini, ibu bagi contoh anak cucu ibu. Dia memang dia baik, dia baik dengan abang dia, tapi ada masa dia nak dapatkan attention mak dia. Jadi dia akan datang kat mak dia dan dia kata abang dia pukul dia. Tapi sebenarnya sebab kali macam tu mak dia akan peluk dia. Jadi sebenarnya dia nak tu kena peluk. Jadi mak dia mula-mula tu tak perasan, lama-lama mak dia perasan. Lepas tu mak dia cakap, next time if you want me to hug you, you don't have to say abang is bad. You don't have to say abang hit you. Sebab mak dia akan tanyalah, abang dia hit dia ke tak? Abang kata tak ada pun, kenapa tiba-tiba lah macam tu dah. Kena frame pula ya. Jadi abang kata, is it because you want me to hug you? Lepas tu dia mengaku, yes. Next time you don't have to say abang buat benda-benda macam tu. Just kata mama, I need a hug. Then mama will hug you. Will that be okay? Dia ngangguk. Lepas tu tak adalah dah. Yalah. Okay, Ibu, banyak persoalan ni sebab topik ni sebenarnya kita rasa macam topik biasa tapi benda tu memang berlaku dalam kehidupan kita Ibu. Daripada Puan Saidah Umar, macam mana nak fahamkan orang lain yang anak bergerak memanjat lompat itu normal, bukan memukul orang itu yang normal. Jadi mungkin persepsi ikut daripada tengok bila anak kita aktif kan, orang selalu kata agresif kan, so macam mana tu Ibu? Suruh dia belajar dengan ibu. Dia attend program ibu. Betul, seriously. Sebab dia uninformed. Jadi dia kata kalau you ada buku ibu, bagi buku ibu kat dia. Kalau dia kata jom kita ikut page Ibu Ros. Point dia gini. Sebab orang manusia ni, orang dewasa ni suka sangat melabel. Sekarang ni, zaman sekarang ni memang suka sangat melabel. Zaman sekarang lah memang manusia suka melabel sebenarnya. Itu adalah di antara perkara yang tanpa kita buat, kita sedar buat jadi kan, labeling. Jadi kalau ibu direct je, ibu cakap kalau orang kata agresifnya, agresif positif ke agresif negatif tu.
Yalah, panjat itu tak ada masalah. Dia panjat, dia nak keluarkan tenaga dia nak capai sesuatu. Tapi kalau dia mukul orang, itu tak elok. Jadi kena faham lah. Jadi kalau setengah orang tu, kita tahu orang tu bukan orang yang boleh dengar nasihat pun. Kita kata dengan dia, kita tak payah nak cakap apa-apa dengan dia. Saja terus dia cakap, sayang, it's good, panjat tu, hati-hati, terus dia cakap, reinforce dengan anak tu. Sebab apa, kita tak nak anak itu pula rasa confused. Boleh pula, apa jahat ke? Memanjat ni jahat ke? Kena duduk diam je macam patung, itu ke yang terbaik? Lepas tu dia pergi sekolah, duduk diam, dia cikgu suruh angkat tangan, tak angkat tangan. Apa benda pun biar, dia tak berani cakap. Lepas tu mak datang, anak saya tak confident, cikgu tak berani bercakap. Ini lah dia. Masa anak tu tengah ekspresif, dikatakan jangan ekspres. Lepas tu pergi sekolah, disuruh pula ekspres. Lepas tu dia cakap pula tak confident. Anak saya ni pemalu, cikgu. Dia tak berani cakap. Dari mana datang benda tu sebenarnya? Yalah, betul. Betul-betul ni, Bu. Bercakap tentang anak yang pendiam ni, Bu. Ada satu soalan ni, Bu. Anak apa? Tadi Bu sebut anak yang pendiam daripada Puan Nordiana Muhammad. Anak saya baru masuk sekolah, umur 4 tahun. Di sekolah guru komen anak saya pendiam dan kurang engaging in class. So bagaimana saya nak encourage anak untuk ekspresifkan diri? So is it a normal thing? It's normal. Dia adalah anak yang dia tidak terus terjun, dia akan memerhati. Dia akan tengok environment dia. Okey tak kalau dia lebih ekspresif? Okey tak? Kalau tak okey, itunya kita kata survival skill setiap anak tu. Jadi dia tengok kadang doesn't mean dia tidak confident. Dia mungkin dia berdiam tu sebab dia tak rasa apa benda pun nak kena cakap. Ni suka masuk personality dia lah. Mungkin kita tengok seorang orang tu kan, dia tak banyak cakap, dia diam, dia mematikan orang. That doesn't mean that dia tidak ada kebolehan. It doesn't mean that dia bukan seorang yang confident. Jadi kena ada banyak beza tu sebenarnya. So macam mana bagi dia lebih ekspresif? Tengok apa benda yang dia suka express. Contoh kalau di balik rumah dia suka bercerita, suruh dia bercerita. Kalau dia suka melukis, suruh dia melukis. Jadi melalui lukisan, cerita bersama tu akan develop dia punya ability untuk express diri dia. Bila energy to express tu cukup untuk dilepaskan, dia tidak menjadi aggressiveness yang tidak sihat lah. Jadi Ibu, apa bila kita bercakap tadi tentang agresif, ekspresif, jadi apa mungkin faktor-faktor yang mendorong seorang anak itu untuk menjadi ekspresif dan agresif? Adakah mungkin personality dia ataupun environment dia atau macam mana Ibu? Environment and personality, betul dua-dua tu sekali. Sebab dia ada inborn. Memang ada inborn. Contohnya when I was small, I was very expressive. Memang Ibu expressive. Nak nyanyi lah, naik atas meja menyanyi sebagai seorang macam atas. I remember all those things that I did. So I remember also when I did that, my parents will applaud me. Maksudnya baik kan. So I know that to be like that is the right thing. It's satu benda. Kalau kat parents ibu malu kan, ibu marah ibu buat benda tu, then I will akan jadi keliru lah, because dalam diri ini personality-nya adalah untuk menonjol. Nanti kalau kita belajar personality dan you know lah, personality adalah untuk menonjol, untuk membawa diri tu keluar. Setengah orang dia tidak seperti itu, dia akan peaceful je dengan diri dia tidak rasa dia perlu menonjol pun. Tapi bagi ibu, mungkin disebabkan mission ibu kena bawa di atas muka bumi ini, I will want to stand out. I want to stand out. Jadi bila kita faham ni, kita tak rasa macam aku ni teruk sangat lah nak kena stand out. Tapi kita akan rasa okey, macam mana saya nak stand out dengan cara yang baik. Dia tak adalah buat benda-benda yang tak senonoh, tak adalah pergi kutuk-kutuk orang kat social media. Sebab nak stand out je hal, maka cari isu-isu yang tengah hangat, masuklah kat situ, tulis juga, jadi tumpang sekaki supaya orang datang like kita punya page. Itu adalah di antaranya nak menonjol cara tak sihat. Jadi kena faham personality. Jadi anak ni dia memang ada innate talent dia. Dan kita kena faham ya, daripada ini ilmu tinggi ni ibu nak share ni. Ready sikit ilmu tinggi ni. Jangan nanti
tak faham kata ibu ini ilmu ni tinggi tapi ibu rasa mungkin anda boleh faham. Kita ni datang kat atas muka bumi ni, kalau kita tengok jari kita ni lain kan, seperti tiap seorang ibu kita ni, tiap seorang kita boleh guna cap jari. Kita ni unik. Uniknya kita sehingga kan apa yang kita kena buat di atas muka bumi, misi kita di atas muka bumi ni unik. Tidak boleh diambil oleh orang lain. Kita je yang boleh buat benda tu. Kita telah diberikan kuasa untuk buat benda tu. Ya, kalau orang lain ada yang lebih kurang sama dengan kita tapi dia unik untuk dia. Jadi ramai orang boleh bercakap, boleh menjadi trainer tapi tidak ada satu orang boleh jadi Ibu Ros kecuali Ibu Ros. That's what you need to understand that. Dan Allah Maha berkuasa. Dia memang kita ni semua ada potensi dalam diri kita. Dan the innate potential, ya, potensi yang ada dalam diri kita yang terunggul itu akan membantu kita buat apa yang kita kena buat di atas muka bumi ini. Contoh, potensi ibu untuk bercakap. Potensi ibu untuk naik ke atas pentas tanpa rasa takut. Kalau ibu tak boleh, kalau ibu potensi itu, kalau ibu tak boleh buat benda itu, maka ibu tak dapat buat apa yang ibu nak buat ni. Apa ibu sedang buat ni. Kalau ibu tak boleh menulis, ibu tak boleh lahirkan buku-buku yang ibu dah tulis. Faham tak? That is why kenapa kita jawab soalan tu tadi? Jadi ingat dah. Anyway, jadi bila kita faham akan keadaan ini, kita akan meraihkan keunikan anak kita. Ya, betul. So, ibu tak ingat apa sebab ibu bawa ke situ tadi? Tadi kita tanya tentang ni faktor yang mendorong anak-anak untuk menjadi ekspresif ataupun agresif. Is it personality ataupun environment? Yes. It is both. Kita meraihkan tu ibu. Raihkan dan moderatekan dia juga. Raihkan dan moderatekan dia. Maksudnya mak ayah tu dah ajar, okey, bila kita nak menonjolkan diri, bila kita nak ni, kita nak apa namanya ni, kita kena faham ianya mestilah untuk kebaikan dan kita buat benda tu bagi orang happy. Jadi that become dia punya nilai, values yang dia akan pegang. Jadi ini sangat penting lah, insyaAllah. Ya. Ibu, sedar tak sedar kita pun dah semakin hampir ke penghujung siaran. Seperti biasalah, rasa macam tak cukup lagi nak mendengar apa yang ibu nak kongsikan, ya. Sebab parenting ni satu topik yang memang tak pernah habis, ibu, ya. Ya, betul. There's always something yang kita nak tahu. Kadang-kadang kita dah tahu pun kita rasa macam bila benda tu berlaku kita masih rasa macam nak kena belajar lagi ni kan. Sebab at the end of the day I believe that setiap kita sebagai ibu bapa kita nak berikan yang terbaik pada anak-anak kita. Kadang-kadang bila dulu contohnya kita tersilap pun tapi bukan sebab kita benci tapi sebab kita terlalu nak menjaga anak-anak kita tu. Betul. Sehingga mungkin kita tersilap. Yes. Jadi ibu, sebelum tu saya nak umumkan pemenang ataupun audiens terpilih yang akan menerima sedikit cenderahati daripada pihak Kasih Go Junior HQ. Jadi pertama, tahniah diucapkan kepada Puan Anoi Hafiza dan yang keduanya tahniah juga kepada Puan Nur Diana Muhammad, ya. Jadi ibu, untuk masa yang berbaki ini ibu, kami masih nak mendengar mutiara kata daripada ibu, pesanan, nasihat ataupun apa-apa sajalah tips ibu tentang macam mana kami nak menjadi ibu bapa yang terbaik dalam menguruskan ataupun handle anak-anak yang ekspresif dan agresif ini supaya mereka boleh mengeluarkan potensi diri mereka membesar menjadi insan yang hebat yang bermanfaat kepada agama dan masyarakat, insya-Allah. Terima kasih Has. First is betulkan niat kita sebagai ibu bapa. Betulkan niat kita, be humble, tingkatkan ilmu kita, ya. Tingkatkan skill yang kita boleh gunakan yang relevan. Itu sangat penting sebenarnya sebab banyak isu-isu yang kita tangani pada hari ini tidak sama dengan isu-isu yang ditangani oleh ibu bapa kita. Jadi bila kita ada ilmu, kita ada skill dan yang penting kita ada sikap yang betul, kita menjadi lebih berdaya untuk memimpin anak-anak kita. Ya, kita akan jadi lebih bijaksana, lebih mampu, lebih berkeberimanusiaan dalam mendidik anak-anak kita. Kita tak jatuh dalam bab zalim. Zalim ini adalah meletakkan benda bukan pada tempatnya. Dan di antara petanda kita telah menzalimi seseorang adalah bila kita
bila anak tu, kalau zalimi anak, bila anak tu dah tidur, kita tengok, kita rasa bersalah sangat dan kita menangis di bucu katil. Dia maksudnya spirit kita, jiwa kita mengingatkan pada kita apa yang kita buat tadi tak betul. Jadi kita semua masa kita buat tu kita mengikutkan perasaan kan. Jadi banyak kita melihat balik diri kita, banyak kita membetulkan diri kita. Because kita ingat anak-anak itu bukan je anak-anak je. Anak-anak kita tu sebenarnya Allah datangkan kepada kita. Mereka akan menunjukkan kita ni siapa. Dengan kata lain, mereka adalah guru kita juga. Jadi kan kalau kita tengok diri kita tidak pandai handle agresif, anak agresif, maka kita belajarlah. Itu yang perlu. Ya. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu atas perkongsian yang cukup bermakna kepada kami semua, dan terima kasih juga kepada semua audiens di Kasih Gold Junior HQ pada pagi ini hingga tengah hari ini kerana sudi untuk share, bertanyakan soalan, memberikan pandangan anda, untuk like, memberi support kepada kami, dan insya-Allah kami di Kasih Gold Junior sentiasa ingin membawakan kebahagiaan kepada seisi keluarga. Kami nak bersama-sama dengan anda berada di dalam rumah anda untuk kita sama-sama bina generasi yang sihat, generasi yang cemerlang, fizikal, emosi, intelektual mereka, sebab at the end of the day kita nak bawa anak-anak kita itu ke syurga insya-Allah. Jadi sekian sahaja, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi